Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari Sekolah Agama Rakyat Al-Um nak minta derma untuk perpustakaan sekolah kami. Jumpalah duduk. Ini suratnya, Kak. Kak nak derma berapa? Sekejap ya. Terima kasih. Nama Kak siapa? Tulis je lah sana, hamba Allah. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyaknya Kak Ati derma. Tujuan baik macam tu, kita kena banyak menolong, Aiman. Lagipun rezeki kita yang Tuhan bagi tu, kita banyakkan bersedekah. Tapi masa hari tu Aiman minta derma Jogaton, susah sangat orang nak bagi. Pasal kutipan derma ni, Aiman, kita kena berhati-hati sebab ramai yang menyamar. Hai, apa khabar semua? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, hari ini Kak Ati akan membawakan satu lagi kisah, iaitu mengenai mensyukuri nikmat dan menghormati rahmat. Tapi sebelum tu, Kak Ati nak tanya adik Aiman, kenapakah kita perlu bersyukur? Kita perlu bersyukur atas nikmat yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa dan sebagai menunjukkan kita sebagai hamba-Nya. Macam itulah jawapan yang Kak Ati nak dengar. Bersyukur amat penting bagi kita sentiasa mengingati dari mana kita datang dan ke mana kita akan pergi. Saya setuju. Ibu dan ayah saya selalu berpesan kepada saya supaya sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan jangan sekali-kali kita lupa kepada Yang Maha Berkuasa. Pesanan Ibu Bapa Dewi itu memang penting bagi setiap orang di dunia ni. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah pendapat Jenny pula? Saya rasa bersyukur sangat atas kejayaan yang saya capai dalam pelajaran. Betul tak, Iman? Sesetengah orang tidak bersyukur dengan keadaan hidup mereka sekarang. Sedangkan masih banyak lagi orang yang lebih susah daripada mereka. Betul kata Aiman tu. Kita sebenarnya bernasib baik kerana kita masih ada segala-galanya. Yalah, saya pun rasa begitu. Saya selalu rasa simpati apabila melihat mereka yang mempunyai kekurangan fizikal dan juga yang sudah kehilangan orang yang mereka sayangi. Saya pun sama, Dewi. Apabila melihat mereka, saya rasa bersyukur kerana masih sempurna sifat dan masih ada orang yang disayangi. Adik-adik mesti dah tak sabar kan untuk melihat kisah menarik kita hari ini? Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, sila duduk. Baik, hari ini cikgu nak memperkenalkan seorang rakan awak yang baru, iaitu Rajan. Datang sini, Rajan.
cikgu harap murid-murid semua dapat memberi kerjasama kepada Rajen. Khalid, cikgu minta kerjasama awak untuk menempatkan Rajen di tempat awak. Mana boleh cikgu? Saya tak biasa duduk di belakang. Lagipun si Rajen ni dah pelajar baru. Lepas tu mestilah menghormati pelajar lama. Khalid, tak baik awak bercakap macam tu. Kita perlu menghormati orang lain, terutamanya orang kurang upaya seperti Rajen. Tak adalah cikgu. Saya memang tak suka bertukar tempat ni. Rajen ni mempunyai masalah untuk bergerak. Jadi kita mestilah memberi keutamaan kepada dia. Yelah Khalid, tak baik buat macam tu. David, kenapa awak masuk campur ni? Apalah. Betul kata David tu. Sebagai ketua kelas, awak perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada kawan-kawan yang lain. Kalau macam tu, biar Rajan duduk di tempat saya. Saya boleh duduk di belakang. Tapi David, cikgu minta Khalid yang serahkan tempat duduknya kepada Rajan, bukannya awak. Tak apalah cikgu. Rajan pergi duduk tempat David. Cikgu harap awak semua dapat mencontohi sikap David. Sila bagi kerjasama awak kepada Rajan kerana dia amat memerlukan pertolongan awak. Termasuklah awak, Khalid. Baik, cikgu. Khalid, mari sini sekejap. Kenapa cikgu? Khalid, cikgu dapat tahu awak selalu bersikap kasar terhadap raja yang cacat tu. Kenapa Khalid? Saya tak buat apa-apa kat dia cikgu. Betul awak tak buat apa-apa. Tapi dengan mengeluarkan kata-kata mencemuh dia, itu pun merupakan satu deraan juga pada orang kurang upaya macam Rajan tu. Alah, cakap sikit macam itu takkan tak boleh cikgu. Tak boleh. Kita tak boleh merendahkan keupayaan seseorang. Lebih-lebih lagi, Rajan tu rakan sekelas awak. Dia bukannya menyusahkan awak kan? Tapi Cikgu Roslina beri keutamaan pada dia duduk di hadapan. Jadi saya terpaksa duduk di belakang. Awak kenalah berkorban sikit Khalid. Apa salahnya duduk di belakang? Tapi saya dah biasa duduk di hadapan cikgu. Kita kena berkorban sikit untuk orang kurang upaya macam Rajan tu Khalid. Itu perbuatan yang mulia. Tapi cikgu, kenapa saya dipersalahkan dalam hal ini cikgu? Cikgu cuma nak nasihatkan kamu. Jangan keluarkan kata-kata kesat pada Rajan tu. Tak baik perbuatan macam tu. Tapi saya bukan bergaduh dengan dia cikgu. Dan saya tak pukul dia pun. Kalau sampai bergaduh dan pukul-memukul, itu lagi tak boleh. Jadi, sebelum sampai bergaduh inilah cikgu nak nasihatkan kamu. Nampaknya semua orang memenangkan Rajan. Padahal saya cuma cakap saja. Bukan nak memenangkan dia Khalid. Tapi, kita kena berikan sokongan serta keistimewaan pada Rajan tu. Sebab, dia tergolong di kalangan orang kurang upaya. Tengoklah nanti cikgu. Khalid, kita mesti mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kerana kita tidak dilahirkan cacat macam dia. Oleh itu, jangan sekali-kali bersikap sombong atau meninggi diri. Sekarang, awak boleh masuk ke kelas. Baiklah cikgu. Awak janganlah ambil hati dengan perangai si Khalid tu. Dia tu memang macam tu. Saya sedar akan keadaan saya. Saya akan sesuaikan diri di sekolah ini. Bukan semua orang yang mencemuh awak Rajan. Hanya Khalid seorang saja. Saya tahu ramai kawan-kawan yang mahu tolong saya. Saya ucapkan terima kasih kepada awak semua. Balik ni, awak naik apa Rajan? Jangan bimbang, ada kereta akan jemput saya. Ayah awak ke atau mak awak? Pemandu ayah saya, Ayah awak kerja apa Rajan? doktor. Oh, rupanya awak ni anak seorang doktor lah. Ayah saya
selalu nasihatkan saya supaya sentiasa tenang dalam menghadapi apa saja keadaan. Dan dia juga nasihatkan saya supaya berbuat baik dengan semua orang. Rajen, saya minta dia dululah. Saya balik dengan jalan kaki saja. Sebab rumah saya dekat dengan sekolah ni. Terima kasih kerana temankan saya ya. Sama-sama. David, Ustaz kau tolong dia. Dia tu kan yang tak boleh jalan sendiri. Dengan ngada je tu. Khalid, tak baik cakap macam tu. Hormatlah perasaan orang lain. Sudahlah David, kau jangan nak belagak lah. Dia tu kan ada tongkat untuk berjalan. Menyusahkan orang saja. Rajen, janganlah berasa hati dengan cakap Khalid tu. Tak apalah David, saya tak berasa hati pun. Kau jatuh weh. Kenapa ni? David, tunggu ni. Aduh, sakitnya kepala. Aduh. Bertenang Khalid. Sekarang awak berada di dalam bilik sakit. Tadi awak terjatuh. Kepala awak luka parah. Awak pingsan tadi. Yalah Khalid, ayah Rajan yang merawat awak. Dia ni seorang doktor. Maafkan saya Rajan. Saya dah banyak bersalah pada awak. Tak apalah Khalid, saya pun tak ambil hati. Yalah Khalid, janganlah risau. Baguslah Khalid kalau awak sudah sedar sekarang. Yang lepas tu biarlah lepas. Yalah cikgu, saya berjanji takkan mempesan dekat Rajan lagi. Bagus kalau macam tu Khalid. Cikgu minta diri dulu ya. Siapa minta diri dulu Khalid? Rajan, maafkanlah saya Rajan. Kerana saya banyak menyusahkan awak. Tak apalah Khalid, saya maafkan awak. Saya menyesal Rajan atas sikap saya membencikan awak selama ini. Sudahlah Khalid, jangan disebut lagi perkara itu. Kita kan dah jadi kawan sekarang. Kalau boleh, saya nak jumpa ayah awak untuk ucapkan terima kasih pada dia yang merawat saya tempoh hari. Sebagai seorang doktor, dia sibuk. Saya pun jarang jumpa dia. Cuma sebelah malam saja kami dapat bersama. Saya amat terhutang budi pada ayah awak dan juga awak sendiri. Kita ni kena tolong menolong antara satu sama lain. Lagipun itu perkara kecil saja Khalid. Macam mana pun, saya masih rasa bersalah pada awak. Kan saya dah maafkan awak Khalid. Kenapa awak nak risau lagi? Baik sungguh hati awak Rajan. Kita ni sama saja Khalid. Awak pun baik juga. Cuma selama ini awak salah faham saja. Rajan, saya balik dulu Sampaikan ucapan terima kasih saya kepada ayah awak
Awak janganlah sedih sebab tak ada duit nak bayar yuran tu. Saya boleh bayarkan untuk awak, okey? Nanti macam mana saya nak bayar balik duit awak tu? Yang penting awak ambil dulu duit ni dan awak bayar yuran awak, okey? Kalau saya tak terbayar balik duit ni macam mana? Duit ni duit simpanan saya sendiri. Kalau betul awak tak mampu bayar, tak apa, saya halalkan. Baiknya hati awak, Aiman. Kita kena mensyukuri rahmat. Kita kena tolong-menolong antara satu sama lain. Terima kasih, Aiman. Sama-sama. Nampaknya, Khalid dan Rajan dah berbaik semula. Inilah yang harus dilakukan oleh semua orang. Saling memaafkan antara satu sama lain. Saya rasa Rajan adalah seorang yang sangat ikhlas dan baik hati. Saya harap Rajan ni agar lebih ramai yang mencontohi Rajan. Saya setuju Aiman. Kalau ikutkan, bukan mudah untuk kita memaafkan seseorang yang pernah menyakiti hati kita. Tetapi, rajin dengan ikhlas memaafkan kesalahan Khalid. Kak Ti rasa kita perlu contohi Rajan. Malah, Kak Ti rasa Khalid pun sebenarnya seorang yang baik hati dan ikhlas. Yalah Kak Ti, tak sangka Khalid pun sebenarnya baik orangnya. Akhirnya dia mengakui kesilapan yang dilakukannya. Sebenarnya, mengakui kesilapan yang kita lakukan dan cuba memperbetulkannya adalah sesuatu perkara yang sangat baik. Kak Ti harap adik-adik di rumah pun mendapat manfaat daripada kisah kita tadi. Sebagai manusia, kita perlu bersyukur atas apa yang telah dikurniakan oleh Tuhan kepada kita, sama ada kelebihan atau kekurangan. Setiap ciptaan Tuhan mempunyai rahmat di sebaliknya. Sama ada sesuatu kurniaan itu baik atau buruk, kita mesti menerimanya dengan reda dan dengan hati yang terbuka. Kita tidak boleh berputus asa apabila menghadapi sesuatu masalah. Kita perlu berusaha mencari jalan penyelesaian kepada masalah tersebut. Walaupun kadang-kala tidak berjaya, namun kita perlu terus tabah untuk menghadapinya. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada. Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan akan menjadikan kita seorang yang tabah untuk meneruskan kehidupan. Di samping itu, ia juga menjadikan kita seorang yang merendah diri, mempunyai harga diri, dan seorang yang berhema tinggi. Terdapat banyak sebab untuk kita bersyukur. Antaranya, kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, mempunyai keluarga yang bahagia, menerima pendidikan yang baik, kesihatan yang baik dan banyak lagi. Walaupun kadangkala kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan, namun kita perlu pasrah dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan itu.
kita juga boleh membantu golongan yang memerlukan bantuan seperti golongan kurang berupaya dan golongan kurang bernasib baik. Golongan ini memerlukan bantuan kita dan kita mestilah membantu mereka dengan ikhlas. Kita juga boleh menghulurkan bantuan sama ada sokongan moral, sokongan kebendaan mahupun tenaga. Kita juga perlu menghormati dan mengambil kira perasaan dan keperluan mereka apabila melakukan sesuatu. Contohnya, membantu orang kurang berupaya melintas jalan atau menderma pakaian kepada orang miskin. Untuk menunjukkan kesyukuran kita, kita juga perlu menjauhi perbuatan yang boleh menjejaskan kesihatan kita, seperti merokok dan penyalahgunaan dadah. Sebaliknya, kita perlu menjaga kesihatan kita dengan baik dengan cara mengambil makanan yang seimbang dan melakukan senaman supaya kita sentiasa sihat. Sebagai tanda kesyukuran, kita juga perlu menilai dan berfikir secara matang dan rasional sebelum mengambil sesuatu tindakan. Kita boleh belajar daripada kesilapan dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik.